Cepatlah, Johnson. Lari-lari. Sorrylah, Johnson. Saya tak ada geng lah nak ajak bersukan. Tak apa, saya tak kisah. Asalkan jangan laju sangat. Okey. Tak apa, tak kisah. Okey, Okey, boleh lari lagi? Jom. Okey, jom. Hai Kak Lala. Kak Lala jual apa ni? There's some books if you would like to take a look. Yeah. Hey Johnson, sini sekejap. Tengok ni. Okey, Kak Laila nak pindah rumah. Jadi dia jual semua buku-buku lama ni. Buku-buku lama ni? Jadi saya dah pilih semua buku tentang alam sekitar. Jadi awak pilihlah mana-mana buku yang awak nak. Kalau saya nak semua boleh? Boleh. Lagi bagus macam tu kan? Kalau saya nak tingkat lama ni boleh juga? Ambil lah. Saya ada idea baik punya. Saya ingatkan awak akan ambil buku-buku lama tau Johnson. Tapi yang awak ambil tingkap yang dah rosak tu kenapa? Johnson? Oh, ya. Itulah untungnya kita tolong jiran pindah barang. Sebab ada barang-barang lama yang boleh kita... Oh. Projek inovasi hijau. Ya, pandai. Jadi, apa lagi? Untuk projek ini, kita perlu buku-buku lama, kaca tingkap, pelekat getah, gerudi elektrik, bolt dengan nut. Jadi, awak dah pasti asingkan buku-buku yang awak nak? Dah, saya dah asingkan mana yang saya dah baca dan yang mana yang saya belum baca. Tapi ingat tau, buku yang dah tak elok macam ni dah tak boleh pakai. Dengan buku-buku yang elok macam ni, kita akan buatkan sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa Bestnya. Okey, apa yang kita nak buat ni Johnson? Okey. Tengok buku-buku ni ada warna-warna yang berbeza kan? Mula-mula kita susunkan dia mengikut warna-warna yang sesuai. Oh, ataupun kita ikut kreativiti sendirilah kan? Okey dah. Lepas ni kita nak buat apa? Selepas ini, kita akan gerudi. Awak nak gerudi buku-buku ni? So nanti buku ni akan dilubangkan lah. Kalau silap gerudi ni, sayang buku-buku ni. Ada tak langkah yang betul nak gerudi? Ada. Tada! Menggunakan kertas A4 ini. Okey. Macam mana? Macam ni. Kita buatkan satu penanda. Okey, kita tanda dia di tengah-tengah buku. Sini. Tanda kat tengah-tengah buku dulu. Lepas tu? Lepas itu, kita pastikan dia, menjadikan dia satu template. Okey. Dekatkan saya rasa 10 cm lah, cantik. Sini, dan sini. Sinilah tempat yang kita akan gerudi. Jadi, untuk setiap buku pun samalah, taklah rosak. Okey, faham? Senanglah macam tu. Kenapa kita kena guna apit G ni, Johnson? Oh,
sebab kita nak buatkan lubang yang bersih. Jadi kita kena pastikan buku ni dimampatkan semampat-mampatnya. Lagi satu, kita menggunakan mata gerudi yang besar. Tadi awak takut buku ni akan rosak kan? Dengan menggunakan teknik yang betul dan cekap, kita akan pastikan lubang ni digerudikan dengan betul. Okey, bagus. Baik. Cuba, saya nak tengok. Okey, tanda tempat yang kita tanda tadi. Baik, sebab dah mampat, terus saja. Wow. Bersihkan lubang ni. Kemaslah awak buat. Aha. Okey, kita buat sebelah lagi. Okey, kita buat sebelah sini. Ya, saya sudah tandakan. Aha. Pegang yang ni kuat-kuat. Boleh. Saya nak apitkannya dari bawah. Semampat-mampatnya. Ya, mampat-mampatnya. Baiklah. Sekarang Dah mampat? Juliana cuba pula kan? Okey, saya cuba. Woohoo! Cantik. Berjaya, kemas dan cantik. Ya. Inilah produk mini projek kita minggu ini. Bekas-bekas kecil ini sesuai digunakan untuk meletak gula-gula dan nampak cantik di atas meja kecil kita. Ini senarai barang yang kita perlu. Mudah saja. Kita kena ada botol plastik bersaiz 1.5 liter, pisau, seterika, stiker untuk hiasan. Mula-mula, kita akan memotong botol ini. Kita potong tapak botol ini lebih kurang 3 inci daripada bawah. Pastikan botol anda kelihatan begini dan pastikan atasnya lebih kurang rata. Kemudiannya, panaskan atasnya dengan setrika seperti ini. Dengan cara ini, botol ini akan lebih cantik dan kemas. Kalau nak lagi cantik, kita tambahkan corak pada botol ini mengikuti kreativiti kita sendiri. Inilah salah satu contoh untuk menghiasi bekas ini. Anda boleh menghiasikannya menggunakan cita rasa kreativiti anda sendiri. Dah siap pun. Mudah kan projek ini? Okey, Johnson. Saya dah siap gerudi semua buku-buku ni dengan mudah. Jadi, selepas tu, apakah langkah seterusnya? Langkah seterusnya, kita akan buat kaki meja kita dari papan ini. Oh, okey. Macam mana? Saya akan tanda dia satu bentuk yang asas. Yang paling penting sebab yang ini ada dua bahagian. Jadi kita nak pastikan dua-dua ni sama. Jadi ini sepasang kaki. Okey. Sini, dekatkan tinggi macam ni lah. Okey. Okey.
macam tu. Okey, tu yang ni sampai sini. Saya akan potong kayu ni dengan menggunakan gergaji elektrik ni. Okey, tapi bagi yang tak ada gergaji elektrik tu boleh gunakan gergaji tangan. Pun boleh. Ya. Okey, dah sedia? Aha, tapi sebelum kita mula, langkah keselamatan dulu. Okey. Saya akan pakai topeng. Saya akan pakai cermin mata. Okey, sedia? Sedia. Dah siap. Hey, Kemas kan? kemas sangat. Lepas ini kita akan menggerudikan 2 lubang untuk bolt dan nut kita. Okey. Tapi sebelum itu, kita pakai balik buku yang kamu gerudi tadi sebagai penanda. Oh, kena sama ya? Ya. Okey. Tapi kali ini kita akan buat 1 cm di bawah sikit. Okey. Okey. Supaya nanti di atas kita boleh letak kaca. Ni Kemudian? dia. Kita akan gerudikan tempat ini. Oh, gerudikan kayu ni pula. Ya. Okey. Okey. Aha. Nah, Baik, terima kasih. baik-baik Johnson. Ya. Dah nak siap. Lubang ni digerudikan dengan cantik. Sangat cantik. Jadi, langkah seterusnya, Langkah seterusnya, kita akan masukkan bolt itu ke dalam Ini? sini. Ya, okey, ni saya nak buat boleh? boleh. Alright. Jadi, langkah pertama, masukkan lubang yang pertama. Ini lubang yang kedua, betul? Betul. Lepas tu, Turunkan oh dia. kita baringkan dia. Aha. Boleh masukkan buku sekarang. Okey, kita dah susun semua buku kan? Ikut warna. Kita mulakan dengan ini. Ya. Pertama, Yang ni kita perlu pastikan buku ni mampat-mampatnya. oh kalau tidak, Kalau tidak nanti dia akan sengit. oh okey. Itu tips yang sangat berguna tu. Awak tekankan dia ke bawah. Wow, Wow, senangnya. senang betul. Sebenarnya panas saja itu pasal macam ni. Boleh? Okey, boleh. Okey. Ya. Okey, jaga-jaga benda-benda. Terakhir sekali. Yes. High five. Yes. Alright. Hai, untuk tips hijau pada minggu ini, saya nak kongsikan betapa pentingnya penggunaan elektrik. Tapi tahukah anda, pada tahun 2016, rakyat Malaysia telah membazir sebanyak 6 juta watt elektrik. Ini telah menghasilkan 10 tan karbon dioksida ke atmosfera. Dan bayangkan betapa ruginya duit anda tanpa disedari.
Jangan risau, ini boleh diatasi dengan mudah. Anda hanya perlu cabut wayar perkakas elektrik anda seperti pengering rambut, seterika ataupun PC anda kerana arus elektrik masih mengalir walaupun suis ditutup. Inilah pembaziran yang berlaku setiap hari. Anda akan bersyukur melihat penjimatan yang tinggi di bil api anda pada bulan depan. Okey, jom sambung projek kita. Kita masukkan pula bahagian ini. Okey. Ini adalah penutupnya. Kemudian, Ya. okey, masukkan washer dengan nut. Ini dan ini. Tak payah ketatkan dulu. Baik, kita dulu. Kita akan gunakan spana ni. Okey. Lah. Seketat-ketatnya? Seketat-ketatnya. Barulah stabil meja ni. Besar sikit. Ya. Baiklah. Kita tengok stabil tak? Oh, stabil. Stabil juga. Wow, Johnson, ini sangat menariklah. Dah siap kan? Oh, belum lagi. Kita ada 2 langkah lagi sebelum letakkan cermin. Okey, apa langkah seterusnya? Kita perlukan pelekat getah ini. Okey, untuk pastikan yang Cermin dia tidak gerak nanti. Okey. Senang saja kita lekatkan di atas penjuru. Ini saya pun boleh buat. Mana kaca dari tingkap yang Kak Laila buang tu? Oh, yang ni kan? Ya. Letak di atas. Siap! Wah, cantiknya dan sangat unik. Dan yang pasti tak boleh dapat di mana-mana kedai perabot. Ya, betul. Kalau nak mencantikkan dia lagi, bolehlah mengecat ataupun shellac-kan. Hai Kak Laila, terima kasih banyak-banyak sebab bagi kami buku yang terpakai dan juga cermin tingkap yang terbuang tadi. Betul. Selain daripada projek DIY seperti yang kita buat hari ini, banyak lagi projek-projek DIY yang boleh anda buat. Banyak lagi kan Johnson? Banyak lagi. Kalau nak tahu, teruskan bersama kami di episod-episod yang akan datang. Hanya dalam rancangan Inovasi Hijau. Okey, awak pilih buah macam tu je? Lama salah ke ni? Saya fikir yang skill pertukangan saya dah makin baik. Jadi rasa macam tak senang duduk kalau tak buat apa-apa. Saya tahu. Sayang betul kalau dibiar begitu saja. Rugi tau. Jadi, apa lagi? Bayangkanlah kalau hiasan ini tergantung di dalam bilik anda menemani malam anda. Kita kena cabutkan paku ni dulu. Oh, cabut paku ni. Okey, saya boleh buat. Kita gunakan tukul besi ni. Nanti dulu. Jangan terus buat macam ni. Rosaklah permukaan kayu kita nanti. Oh, tak boleh cabut paku macam tu je? Teruskan menampal kapas ini sehingga semua bekas dipenuhi dengan kapas. Kalau bekas anda besar,
lagi besarlah awan anda. Nampak kan?